은혜 받으실 말씀은 창세기 1장 Petikan 1절입니다. Alkitab untuk khotbah adalah daripada 태초에 Kejadian 하나님이 1 ayat 천지를 1. 창조하시니라. Pada mulanya Allah 샬롬 menciptakan langit dan 사가랴와 일신 bumi. 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 Saudara-saudari yang saya 전국의 kasih dalam 성도 Tuhan, 여러분, semua orang 시청전 kudus 성도 dan gereja 여러분, cawangan 전 세계 dan gereja 인터넷을 통해 tempatan, 예배 드리는 모든 penonton 성도 GCN dan 여러분, semua anak Tuhan yang menghadiri 시청자 ibadah 여러분, ini dalam talian. 창세기 강의 Ini adalah 13번째 khotbah ke-13 시간입니다. tentang buku Kejadian. 지난 시간에는 천사의 Dalam khotbah sebelum 일반적인 ini, saya telah 특징과 menjelaskan 천사 ciri-ciri 세계의 umum malaikat 조직을 dan 말씀드렸습니다. organisasi dunia malaikat. 하나님께서 창조하신 천사의 Jumlah 전체 keseluruhan 수는 malaikat yang diciptakan oleh Tuhan 우리가 adalah 헤아릴 수 terlalu 없을 banyak 만큼 untuk dihitung. 많지요. 천사의 Dunia malaikat 세계는 diatur 이 땅의 lebih baik 국가나 daripada 군대 pemerintahan atau 조직보다 ketenteraan 더 di mana-mana pun di bumi 체계적 ini, 질서도 dan 정확하다 ketertibannya 했습니다. dipraktikkan dengan tepat. 천사의 세계에서 이 땅의 장관과 같은 역할을 하는 천사를 천사장이라 한다 했습니다. Saya menjelaskan bahawa satu malaikat agung adalah setara dengan menteri dalam sebuah kementerian. Malaikat-malaikat agung ini ialah tangan dan kaki bagi Tuhan yang mengelidik setiap aspek. Beberapa nama mereka tercatat secara khusus dalam Alkitab. Mereka tidak lain bukan ialah Gabriel dan Mikael. Namun begitu, nama-nama ini bukanlah nama mereka yang sebenar di syurga. Mereka mempunyai nama yang berbeza daripada nama panggilan di syurga. Gabriel dan Mikael ialah nama-nama yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di bumi ini. Nama malaikat adalah unik sesuai dengan pangkat dan peranannya. Dengan kata lain, anda dapat mengetahui pangkat dan tugas satu-satu malaikat hanya dengan mengetahui namanya dalam bahasa syurgawi. Tetapi anda tidak dapat mengetahuinya dalam bahasa-bahasa bumi. Anda ingin tahu tentang nama-nama malaikat agung yang lain selain Gabriel dan Mikael? Bukan? Saya akan memperkenalkan nama-nama 3 malaikat agung yang penting. Kita tidak perlu tahu nama-nama malaikat agung yang lain. Tentu saja Tuhan akan memberitahu kita nama-nama mereka jika kita berdoa. Tetapi kita tidak perlu melakukannya, bukan? Apakah tugas malaikat agung Gabriel dan Mikael? Pada era monarki, pejabat pemerintah dibahagikan kepada pangkat awam dan militer. Pegawai militer ialah orang yang menguruskan kerja yang berhubungan dengan militer, dan pegawai yang satu lagi menguruskan hal-hal awam. Demikian juga Gabriel berada dalam bidang perkhidmatan awam, manakala Mikael berada dalam perkhidmatan militer. Secara lebih spesifik lagi, Mikael ialah ketua jeneral militer. Malaikat-malaikat agung Gabriel dan Mikael telah memainkan peranan penting dalam membantu pembukaan manusia yang dilakukan oleh Tuhan. 먼저 가브리엘은 아버지 하나님으로부터 받은 중요한 메시지를 전달하는 역할을 주로 감당했습니다. 가브리엘이 전달하는 메시지는 큰 기도의 응답이나 앞일에 대한 계시 등 매우 중요한 내용이었지요. 예를 들어 누가복음 1장 19절에 보면 Misalnya dalam Lukas 1:19 dinyatakan, malaikat itu menjawab, "Aku ini Gabriel yang sentiasa siap melakukan seruan Allah. Dia sendiri mengutus aku kepadamu supaya menyampaikan." 즉 하나님께서 보내셨다 이 말입니다. 이것은 가브리엘이 제사장 사가랴에게 나타나 좋은 소식을 전하는 장면입니다. 여기서 가브리엘이 전한 좋은 소식은 무엇일까요? 바로 이미 나이가 많은 자신과 아내가 아들을 얻게 될 것이란 소식이었지요. 그리고 그 아들이 보통 아이가 아니라 주의 길을 예비하는 자라는 것이었습니다. 이스라엘 백성들은 말라기 선지자의 예언을 통해 메시아가 오시기 전에 엘리야가 먼저 온다는 것을 알고 있었지요. 엘리야의 심령을 가진 선지자가 나타나서 회개의 역사를 베풀 것을 알고 있었습니다. 그래서
he received the revelation should never lie. 즉 하나님의 이름으로 Lying in the name of a God is not acceptable. 육의 신하, There are people or believers who do not fear God and lie. 하나님의 음성 In particular, lying Christians say they hear the voice of God and show the work of the Holy Spirit. 건 크게 Let us keep in mind that lying in the name of God like this is bound to be greatly cursed. It's to dishonor God and sell out His name. 하나님이 마치 이렇게 말씀하고 지시하고 시킨 것처럼 말하는 사람들은 얼마나 하나님 앞에 큰 This is a great woe and a curse on those who behave like this. You must always be careful not to do this and not misuse God's name. Anyway, Gabriel is the archangel that received the important instructions from God and deliver it. 천사장은 However, unlike Gabriel's, Archangel Michael is the commanding general of the military in heaven. 한 명일까요? 여러 명이 있을까요? Let's think about, is the commanders of the heavenly army only one, Michael? Of course not. There are many commanders in heaven. 여러 명입니다. 이 땅에도 뭐 장군 Soldiers with one or more stars are called the generals. 별 하나부터 준장부터 장군으로 이제 부른단 말이에요. 별 둘도 별 How many generals are there with 2, 3, or 5 stars? There are countless armies of the heaven, and of course, there are many other commanders of the heavenly army besides Michael. 만인 것은 아닙니다. 그 하늘의 군대 장관입니다. 영안이 열려보면 With the spiritual eyes, Michael wears a helmet on his head like an army general, and he's wearing a belt on his waist, and there are various weapons on the belt. And he can pull out necessary weapons from it. Weapons are needed in the spiritual warfare too. 어떻게 많은 How can such a many weapons be installed in the belt? It's possible in the spiritual realm. When you watch science fiction movies, there are scenes where large and small objects constantly come out of the small bag. In the movies 또뭐 007, the main character uses various weapons. 각종 다양한 무기들을 사용하는 걸 봅니다. 자, 성경에 나오는 Let me tell you about some of the activities of archangels, Michaels in the Bible. Since the world of the evil spirits were created, Michael has been conducting a battle against the evil spirits and destroy the forces of the darkness. Revelation chapter 12, 7 to 8 that talked about the war in the heaven, which is the battle of the spiritual realm that will take place during the 7-year Great Tribulation. 하늘의 전쟁이 It says, 미가엘과 그의 and there was a war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragons. The dragon and his angels waged war, and they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven. 단지라 있습니다. 자, 여기서 하늘 Where will the war in heaven take place? 악한 영들이 있는 It will be in the second heaven where evil spirits exist, because the heavenly army has to drive out the evil spirits. 그의 사자들로 It says that archangels Michael and his angels are waging war with the dragons and their angels. 그래서 이 땅으로 In this world, the dragons and their supporters will be defeated and driven out to the earth from the sky. Michael also appears in the Daniel chapter 10. As Daniel begins to pray to receive the revelation about the end time, God sent Archangel Gabriel to give him the answer on the same day. However, Gabriel appeared to the Daniel on the 21st day. And Gabriel explained the reason as written in the Daniel chapter 10, 13 to 14. Archangel Gabriel went straight to Daniel with the answer, but the Persian army blocked him for 20 days. 다니엘에게 전하지 못하도록 막았다 이 말이에요. 나를 막았으므로 내가 거기 바사국 왕들과 함께 머물러 The verses says Gabriel had been with the Persian army for 20 days, and Michael, one of the army commanders, came and helped.
As is said here, you can see that there are other military commanders beside Michael. It says one of them, Michael, came and helped me. Then he gave Daniel the answer, saying, I've come to make you understand what will happen to your people in the last days. So in the book of the Daniel, end time prophecies, including the 7 years of tribulation, are recorded. Here, the Persian kingdom refers to the evil spirit forces that hold power over the air. Likewise, when Gabriel was disturbed by the evil spirits, Michael came and helped him. So, with Michael's help, Gabriel was able to deliver. Daniel had been disappointed. God would not have sent Michael to help Gabriel, and Gabriel would have turned back from his way. 그러나 다니엘은 하나님을 믿고 응답이 올 때까지 포기하지 않았습니다. 우리 교회의 다니엘 철야 기도도 바로 여기서 유래했지요. 21일을 일회로 Namun begitu, 정해서 Daniel percaya 진행하고 kepada 있습니다. Tuhan dan tidak menyerah sehingga dia menerima jawapan. Perjumpaan doa Daniel di gereja ini berasal daripada kejadian ini. Kita menetapkan 21 malam sebagai satu sesi. Perjumpaan doa ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi anda untuk menerima jawapan bagi keinginan hati anda. Saya berharap agar anda akan percaya kepada Tuhan yang memberikan jawapan dan berdoa sampai akhir. Dalam Markus 11:24, Yesus berkata, oleh itu ingatlah, apabila kamu berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahawa kamu telah menerimanya. Kerana apa saja kamu minta akan diberikan kepada kamu. Jika anda percaya bahawa anda sudah menerima jawapan dan berterusan berdoa, Tuhan mengirimkan seorang penolong kepada anda dan membimbing anda ke jalan berkat. Menyerah setelah berdoa 1 atau 2 hari ialah bukti iman yang kecil. Sebaik saja anda mulai berdoa, anda berdoa sehingga anda menerima jawapan. Namun begitu, hal yang lebih penting ialah jangan menyerah dari aspek iman anda, walaupun jawapan dan hasilnya berbeza daripada yang anda fikirkan. Anda juga harus menunjukkan iman anda dengan memberikan kesyukuran dan berterusan berdoa. Apabila Tuhan melihat anda terus maju seperti ini, Tuhan mengusir kuasa si jahat dan iblis yang ada di jalan anda dan memberikan jawapan kepada anda. Oleh itu, saya menggesa anda untuk berdoa tanpa henti dan tidak berputus asa apabila jawapan lambat datang. Galatia 6 ayat 9 menyatakan, janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Jika kita tidak berbuat jahat. Ketika kita melakukan perbuatan baik seperti ini, kita harus menunggu respons daripada Tuhan. Apabila anda berbuat jahat, Tuhan sama sekali tidak memberikan respons. Apakah maksudnya? Janganlah kita cuma berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Jika anda berdoa dengan iman, anda tidak akan menjadi berputus asa. Jika anda berdoa dengan iman, anda tidak akan berasa sukar, tidak kira apa-apa pun yang terjadi di sekitar anda. Oleh sebab anda berdoa tanpa iman, anda mengatakan, saya berdoa tetapi tidak ada jawapan. Semakin besar masalah yang anda perlukan jawapan, semakin besar gangguan daripada si jahat dan iblis. Oleh itu, anda harus lebih berjaga-jaga dan berdoa. Saya telah memberitahu anda bahawa ada malaikat yang menerima aroma doa anda ketika anda berdoa. Bagi sesetengah orang, malaikat besar menerima aroma doa mereka dengan perbaraan besar. Tapi bagi yang lain, malaikat kecil menerima doa dengan perbaraan kecil. Perbezaan ini adalah kerana jenis hati yang dengannya mereka berdoa. Bergantung pada seberapa hati orang yang berdoa itu dapat diterima, tahap malaikat yang menerima aroma doa juga berbeza.
중심을 다해 Aroma doa adalah 정성껏 berbeza 기도하느냐에 bergantung 따라서 pada 기도의 seberapa 향이 tulus 다릅니다. dan dengan iman 또 dan kasih 얼마나 anda 아기였고 berdoa. 성결되었는가에 따라서 기도의 향이 Selain itu, 다르죠. aroma doa berbeza bergantung pada seberapa anda bebas daripada kejahatan dan seberapa bersih hati anda. Jika aroma doa adalah tebar, doa itu harus diterima dalam mangkuk besar. Jika itu aroma doa itu nipis, doa itu harus diterima dalam mangkuk kecil. Oleh itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda dapat memberikan doa yang sesuai yang dapat diterima oleh Tuhan sepanjang tahun ini dan menerima banyak jawapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya akan berbicara tentang malaikat agung yang bertanggungjawab dalam hal pembinaan. Malaikat agung ini mengelolakan pembinaan rumah di syurga. Pada saat ini tidak terhitung banyaknya malaikat dan tekun membangunkan rumah untuk anak-anak Tuhan yang akan masuk syurga. Material untuk rumah di syurga adalah berbeza, bergantung pada seberapa banyak pemilik rumah menanam dan cara dia bekerja. Semakin banyak yang anda lakukan dan memuliakan kerajaan Tuhan, semakin banyak pahala syurgawi yang akan anda kumpulkan. Oleh itu, jika anda menerima banyak tugas dan melakukannya dengan baik, hal itu merupakan berkat. Namun begitu, jika anda menerima banyak tugas tetapi tidak dapat menyempurnakannya, hal itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi anda. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab, apabila orang yang menerima satu talenta gagal memenuhi tugasnya, tuannya mengambilnya lalu memberikannya bukan kepada orang yang mempunyai 4 talenta, tetapi memberikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Dengan cara ini anda dapat melihat bahawa tugas diberikan kepada orang yang dapat menangani lebih banyak tugas. Saya sepenuhnya memahami tindakan Tuhan ini. Apabila saya memimpin gereja ini, saya tidak mempunyai pilihan selain melakukan hal yang sama. Meskipun pekerjaan setia sudah mempunyai banyak tugas, saya akhirnya meminta dia melakukan lebih banyak lagi. Pekerja menerima banyak tugas adalah lebih setia kerana iman mereka cukup untuk menjalankan lebih banyak tugas. Mereka tidak benar-benar mempunyai waktu. Tetapi jika diberikan tugas, mereka akan melakukannya dengan apa-apa cara pun. Oleh itu saya faham mengapa satu talenta yang tersisa diberikan kepada orang mempunyai talenta yang paling banyak dalam Alkitab. Selain itu, semakin lembut seseorang dalam bertoleransi dengan orang lain, semakin besar kediamannya di syurga. Kemudiannya rumahnya dapat menjadi lebih besar dan lebih baik. Oleh itu, lebih banyak malaikat diperlukan untuk membangunkan rumah seperti itu. Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus sangat memahami bagaimana seseorang akan bertumbuh pada masa hadapan. Jadi mereka merancang dan membangunkan rumah mereka dengan sewajarnya. Tuhan tahu hasil orang itu pada masa akan datang dan membuat perancangan dengan sewajarnya. Selain itu, bergantung pada tahap kesetiaannya di bumi ini, pahalanya akan diisikan di dalam rumahnya. Tidak kira seberapa setia anda sehingga semalam dan pahala yang telah anda kumpulkan. Jika anda berputus asa terhadap tugas anda atau berumuk pada hari ini, pahala tersebut akan berkurang. Tidak kira seberapa banyak kesungguhan anda berkhidmat untuk Tuhan dan setia, jika anda melakukannya sambil merumuk atau berasa tidak selesa, kesetiaan anda sama sekali tidak akan diberikan pahala. Jika anda menjadi seorang penatua dan kerja itu sukar, lalu anda mahu kembali menjadi seorang diakon, atau jika anda mahu kembali menjadi seorang Kristian biasa, apakah yang akan terjadi? Sebuah tembok besar muncul di antara Tuhan dan anda. Anda sudah diurapi dan dimaterai sebagai seorang penatua, tetapi anda sendiri telah meninggalkannya. Kemudian semua pahala yang telah anda kumpulkan sebagai seorang penatua akan hilang.
하나님이 주신 사명을 Anda 스스로 tidak boleh 안 menolak 하겠다고 tugas 할 yang 수는 diberikan 없는 oleh 겁니다. Tuhan kepada Anda. 어찌하든 최선을 다해 Tidak kira 감당하려고 해야 apa-apapun, 되고요. Anda harus 믿음으로부터 melakukan yang 사랑으로 terbaik untuk 감당해야 그게 menanganinya. 전부 상급이 Dan 돼요. Anda harus 또 melakukannya 하다 dengan 보면 iman dan 능력이 kasih. 주어져서 할 수 있는 겁니다. Lalu 그런데 semuanya akan 여러분들이 menjadi pahala 주어진 bagi Anda. 사명도 감당 않고 게으름 버리고 했기 때문에 Jika 그런 Anda 분들이 melakukan yang berulang-ulang 많이 kali, 병도 생기고 Anda akan 지킴받지 diberikan 못하는 걸 볼 수 kemampuan 있지 untuk 않습니까? melakukannya. Saya sering melihat situasi di 예를 들어 mana orang 모세는 yang 아버지 malas dalam 하나님으로부터 melaksanakan 온 집에 tugas mereka 충성된 자요. jatuh 온유함이 sakit 가장 atau tidak 심한 berada 자로 dalam perlindungan 인정을 Tuhan. 받았습니다. Sebagai 그러니 contoh, 모세에게 Musa 주어지는 diiktiraf 천국의 oleh Tuhan 땅은 sebagai orang yang 아주 setia di dalam 넓습니다. rumah Tuhan 모세의 dan lebih 집은 rendah hati 건물도 daripada sesiapapun. 거대하지만 집 Oleh 모든 itu, 지경이 kediaman yang 매우 diperuntukkan 넓지요. untuk Musa sangatlah 이처럼 besar. 거대한 집을 Bukan 지을 saja rumahnya 때는 besar, 그만큼 malah 많은 segala-galanya yang ada di 천사들이 dalamnya 함께 juga sangat besar. 일합니다. Begitu banyak malaikat 그리고 bekerja 건축 담당 untuk 천사장도 membangunkan 직접 rumah yang 나서서 begitu besar. 천사들을 Malaikat 지휘하고 agung sendiri yang 감독하지요. bertanggung jawab atas pembinaan 모세처럼 bangunan 하나님을 지극한 dengan 사랑을 menggeliat dan 받았던 menguruskan 인물들은 malaikat. 집을 지을 때는 Apabila rumah 건축 담당 untuk 천사장도 orang yang sangat 특별한 dikasihi oleh 관심을 Tuhan, 갖는 seperti 것입니다. Musa sedang dibina, 성도 여러분, malaikat agung bagi 천사장 pembinaan 중에는 itu juga 재정을 memberikan 담당하는 perhatian yang 천사장도 khusus. 있습니다. 이 천사장은 인간 경작 Saudara-saudara yang saya kasih, dalam 천국에만 kalangan 있지 malaikat 않고 agung 이 땅도 ada 두루 satu 살피며 malaikat 바삐 agung yang menguruskan 움직입니다. keuangan. 예를 Malaikat 들어 agung ini 여러분의 telah 재정 sibuk di 문제를 bumi dan di 응답받게 syurga sejak 기도한다고 pembukaan 합시다. manusia bermula. 여러분은 Sebagai 기도의 contoh, 향해 katakanlah Anda 하늘에 berdoa untuk menerima 쌓이겠지요. jawapan berkenaan 문제에 berkaitan dengan 따라서 keuangan. 응답받게 합당한 Doa Anda dan 기도의 aromanya akan 양이 bertimbun di 있을 syurga. 것입니다. Terdapat jumlah doa yang 재정을 sewajarnya yang 담당한 ditetapkan 천사장과 untuk menerima jawapan 천사들은 bagi satu-satu 먼저 masalah. 기도의 Malaikat 양이 agung yang bertanggung jawab atas 얼마큼 keuangan dan 찾는지를 봅니다. malaikat-malaikat lain memeriksa dahulu seberapa banyak doa Anda telah 또한 심은 대로 ditumbuhkan. 거두는 것이 영계의 Selain itu, oleh 법칙이기 sebab 때문에 hukum rohani menetapkan 물질을 bahawa Anda 얼마나 menuai 심었는지도 apa yang 보지요. Anda tanam. 재정의 Mereka juga melihat 축복을 berapa 받게 banyak Anda 얼마나 menanam secara 합당한지를 keuangan. 공의 가운데 Mereka mengawasi Anda 살펴보는 untuk melihat 것입니다. seberapa wajar Anda dalam 하나님께서 keadilan 정하신 untuk menerima 공의 선에 berkat keuangan. 합격하면 Jika Anda melepasi garis keadilan yang ditetapkan oleh Tuhan, malaikat bertanggung jawab atas keuangan akan memberikan jawapan kepada Anda, sama ada secara langsung atau melalui malaikat-malaikatnya. Katakanlah Anda menyimpan $1 juta di dalam bank dan mengeluarkannya setahun kemudian. Maka bank tersebut seharusnya memberikan Anda bukan saja jumlah asal, tapi juga faedahnya. Begitu juga halnya dengan simpanan rohani. Apa yang Anda tanam dengan iman disimpan di dalam bank syurga. Apa yang Anda simpan di dalam bank syurga memberikan Anda peluangan faedah yang banyak. Namun begitu, apa yang kita kumpulkan di syurga dikira dengan kaedah faedah yang berkali-kali ganda. Anda akan nampak di syurga bahawa simpanan itu akan melimpah ruah. Kadar faedahnya sebanyak 30 kali, 60 kali dan 100 kali ganda. Saya sudah menerangkan tentang 30, 60, 100 kali ganda. Sekurang-kurangnya simpanan Anda di syurga akan bertambah 2 kali ganda yang merujuk berkelimpahan. Oleh itu, hari ini bermaksud bahawa kadar faedah adalah lebih besar jika Anda mengumpulkannya di syurga. Lukas 6:38 berkata, "Berilah kepada orang dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah akan dicurahkan atas pangkuanmu." Di kawasan pedalaman, apabila menaruh beras atau gandum ke dalam guni, menggoncangkannya dapat menciptakan ruang untuk menambahkan sedikit lagi. Apabila guni digoncangkan sekali lagi, lebih banyak ruang di dalamnya diciptakan, lalu Anda dapat menambahkan beras atau gandum. Pada akhirnya, hal ini diulang-ulang supaya hampir 2 kali ganda beras atau gandum dapat dimasukkan. Jika Anda memasukkan beras atau gandum ke dalam guni sambil menggoncangkannya dengan cara ini, Anda dapat mengisi guni dengan jumlah beras atau gandum yang sangat banyak. Saya tahu ini semua dengan baik kerana saya dibesarkan di kawasan pedalaman. Namun begitu, apa yang Anda kumpulkan di syurga akan mendapat pahala 30, 60 dan 100 kali ganda. Saya telah mengalami semuanya. Sebelum menumbuhkan gereja, saya menerima berkat 100 kali ganda. Dalam kehidupan iman saya, setiap kali Tuhan memberikan saya berkat,
Saya membuat pengiraan untuk mengetahui ketentuannya. Saya mengesahkan bahawa Tuhan memberi saya 60 kali ganda dan 30 kali ganda lebih banyak daripada yang saya tanam. 예전에 대곡식을 담을 때 곡식을 누르건대로 채우고 위에까지 수북하게 담으면 Jika saya mengiranya, kemudian saya mendapat diri saya mendapat 100 kali ganda lebih banyak. Saya telah banyak mengalami pengalaman seperti ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika Anda menggoncangkan biji dan memasukkannya ke dalam guni, guni ini dapat menampung jumlah yang hampir 2 kali ganda daripada saiz guni itu. Oleh itu, memberikannya dengan dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah, bermaksud memberikan sekurang-kurangnya 2 kali ganda lebih banyak daripada yang telah anda tanam untuk kerajaan Tuhan. Selain itu, apabila iman anda bertumbuh, anda mungkin menerima 3, 5 atau 10 kali ganda lebih banyak. Apabila anda masuk ke dalam tahap iman roh, anda mungkin menerima 30 dan 60 kali ganda lebih banyak daripada yang anda tanam. Dan jika anda masuk ke dalam tahap iman roh penuh, anda mungkin menerima 100 kali ganda lebih banyak. Oleh itu, jika anda benar-benar bijak, anda tidak akan menimbulkan harta anda di bumi, tapi di bank syurga. Jika anda mengumpulkan harta di bumi ini, anda mungkin kehilangannya, atau harta itu mungkin hilang dalam kebinasaan. Tetapi jika anda mengumpulkan harta di syurga, apa yang anda kumpulkan tidak akan diserang oleh gegak, karat atau pencuri. Anda juga dapat meminta dan menerima daripada Tuhan tepat pada masa anda memerlukan. Sama seperti sebuah bank harus memberikan wang apabila anda meminta apa yang anda simpan di bank itu, Tuhan akan memberikan kepada anda apa yang anda simpan di syurga apabila anda memintanya. Kadang-kadang bank menjadi bankrupt dan tidak dapat menyediakan wang, tapi syurga tidak dapat keluar apa-apa. Yesus juga berkata dalam Matius 6:19, jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di sini gegat dan karat merosakkannya serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Perkara-perkara di bumi ini tidak selamat. Kadang-kadang perkara menjadi salah. Ada kesukaran dan kesakitan. Jika anda terluka atau sakit, kos pembenaran sangat mahal dan kemalangan jalan raya yang tidak dijangka boleh berlaku. Oleh itu, Alkitab menyatakan, kumpulkanlah harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Tuhan Maha Kuasa menjaga dan malaikat syurga menjaga apa yang anda tanam. Jadi siapakah yang berani untuk menyentuh apa yang menjadi hak milik anda? Selain itu, Alkitab menyatakan kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu. Hal ini hanya dapat terjadi dengan iman dan kasih. Anda juga tidak boleh memberikan apa yang ada dalam hati anda kepada Tuhan Yesus untuk gereja tanpa iman dan kasih. Apabila anda menyerahkan bir kepada bank syurga melalui doa, malaikat agung yang bertanggungjawab atas kawangan tidak mempunyai pilihan selain membayar biaya tersebut. Dia akan menghantar satu malaikat berpangkat rendah untuk menjawab doa yang kecil dan menghantar ketua malaikat untuk menjawab doa yang besar. Oleh itu, tidak terhitung banyaknya malaikat bekerja untuk pembinaan gereja besar, yakni salah satu tajuk doa gereja kita. Bersama-sama dengan malaikat agung yang bertanggungjawab atas kewangan, tidak terhitung banyaknya malaikat berkumpul untuk menyelesaikan kerja ini. Malaikat agung bersama dengan malaikat-malaikat lain pergi ke setiap sudut dunia ini untuk menyediakan gereja besar. Setelah pembinaan yang sebenar bermula, lebih banyak malaikat akan bekerja. Kita telah berdoa untuk pembinaan gereja besar untuk waktu yang lama dan menanam dengan segenap kekuatan kita. Pada waktu yang tepat, doa kita dan bahan yang kita kumpulkan akan menjadi jawapan. Sesetengah orang akan menerima ukuran yang dipadatkan dan digoncangkan sehingga melimpah ruah. Yang lain mendapat 30, 60 atau 100 kali ganda lebih banyak. Dengan demikian, malaikat-malaikat bekerja dengan tepat mengikut arahan yang ditetapkan oleh Tuhan dan mereka dengan setia menguruskan tugas mereka. Bukankah perlu 21 hari bagi Tuhan untuk menjawab doa agar malaikat agung Gabriel datang dengan jawapan? Mengapa? Hal ini demikian kerana roh-roh yang memegang kuasa di angkasa menghalang malaikat agung itu. Roh-roh jahat menghalang anda daripada menerima jawapan. Anda harus memahami perkara-perkara ini dalam Alkitab secara rohani. Anda semua harus tahu bahawa doa saya juga sama. Walaupun saya berdoa dan Tuhan ingin memberikannya kepada saya dengan segera, anda tidak dapat menerimanya jika si jahat menghalangnya berdasarkan keadilan. Bagaimana anda dapat mengelakkan gangguan?
Anda harus hidup dalam firman dan dalam cahaya. Hal ini bermaksud bahawa doa anda dapat dilindungi. Aroma doa anda dapat naik dan anda tidak diganggu. Hal ini bermaksud bahawa doa yang anda doakan semasa melakukan dosa pasti akan diganggu. Oleh itu anda harus berdoa dengan penuh iman hingga akhir dan dengan demikian mematahkan dan menghancurkan kuasa kegelapan yang menghalang anda. Doa anda harus siap berdosa dan sempurna dan harus menjadi doa dengan iman dan kasih agar sampai kepada Tuhan tanpa gangguan. Saudara dan saudari yang saya kasih, sekarang izinkan saya memperkenalkan 3 malaikat agung yang secara langsung di bawah Tuhan Trinity. Tuhan menciptakan 3 malaikat agung yang istimewa yang akan melayani dan berkhidmat untuk Tuhan dalam jarak terdekat sambil berkongsi kasih bersama-sama. Saya memberitahu anda dalam khutbah yang lalu bahawa malaikat tergolong dalam 2 kategori yang mempunyai bentuk dan ciri sama ada lelaki atau perempuan. Malaikat agung Gabriel dan Mikael mempunyai imej lelaki. Sebaliknya 3 malaikat agung ini diciptakan dalam imej perempuan. Orang yang mempunyai mata rohani terbuka terpesona dengan kecantikan malaikat-malaikat biasa. Betapa lebih cantik malaikat-malaikat agung yang melayani Tuhan dan yang paling dekat dengannya. Tuhan menciptakan 3 malaikat agung ini paling cantik antara semua malaikat. Mereka adalah yang paling cantik antara malaikat-malaikat yang cantik. Sukar untuk menggambarkan dengan bahasa dunia betapa cantiknya mereka. 새 천사장의 아름다움을 이 땅의 언어로 표현하기는 참으로 어렵습니다. Mata mereka berkilauan dengan indah, lebih cantik daripada mana-mana batu permata di bumi ini. Wajah dan tubuh mereka sangat sempurna dan halus, seolah-olah seorang pemuki yang terkenal telah membuat mereka. Kulit mereka putih susu dan bersih dan selembut sutra. Mereka berhiaskan pematang-pematang yang indah dari kepala hingga kaki mereka, menunjukkan bahawa kemuliaan Tuhan sepenuhnya mengelilingi mereka. Oleh itu, semua malaikat yang lain memberikan kemuliaan kepada Tuhan hanya dengan melihat 3 malaikat agung ini. 3 malaikat agung ini diciptakan dalam bentuk wanita yang benar-benar cantik. Bukan hanya dari segi penampilan, malah dari segi tindakan, percakapan, dan ekspresi wajah mereka. Secara ringkasnya, 3 malaikat ini ialah kecantikan yang paling baik daripada yang terbaik yang diciptakan oleh Tuhan Bapa. Walaupun 3 malaikat agung ini berbeza daripada malaikat agung yang lain, mereka diberikan otoriti yang unik. Peranan mereka berbeza daripada malaikat agung biasa yang lainnya. Tugas utama mereka bukanlah untuk menguruskan bidang yang diberikan seperti menteri sesebuah kementerian, tetapi berkhidmat kepada Tuhan Trinity. Mereka mempunyai satu lagi perbezaan lain daripada malaikat agung yang lain. Ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan tidak memberikan mereka kehendak bebas. Kehendak bebas ialah kehendak yang dengannya anda dapat memutuskan apa yang hendak dilakukan dan apa yang tidak hendak dilakukan. Kehendak bebas ialah kehendak yang mana anda dapat memilih apa yang anda mahu. Ketika Tuhan menciptakan malaikat, Dia tidak memberikan kehendak bebas ini kepada mereka. Dia menjadikan mereka hanya untuk mematuhi arah yang diberikan. Namun begitu, sebagai pengecualian, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ketiga-tiga malaikat agung ini. Sama seperti Dia menciptakan manusia, ketika Dia menciptakan ketiga-tiga malaikat agung ini, Dia memberikan kemanusiaan kepada mereka dan menjadikan mereka mempunyai kehendak bebas dalam diri mereka. Oleh itu, ketiga-tiga malaikat agung ini bukanlah makhluk yang mematuhi perintah Tuhan Trinity tanpa syarat. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan Trinity. Mereka ialah makhluk yang berkhidmat kepada Tuhan Trinity dengan segenap hati mereka untuk memberikan kegembiraan kepada Tuhan Trinity. Saya akan meneruskan penerangan tentang nama mereka dan peranan mereka dalam khutbah yang akan datang. Saudara-saudari yang saya kasih dan
Kristus sangat penting untuk memahami alam rohani. Makhluk-makhluk rohani dan malaikat sangat berkait rapat dengan pembukaan manusia. Selain itu, kisah tentang malaikat dan alam rohani bukanlah fiksyen yang diciptakan secara mistik, tetapi benar-benar wujud. Tempat di mana kita akan pergi dan tinggal selama-lamanya juga merupakan alam rohani. Hanya orang yang benar-benar percaya pada alam rohani ini dapat menjalani kehidupan beriman yang betul. Oleh itu, saya berharap anda akan percaya dengan sepenuh hati tentang dunia rohani yang dinyatakan dalam penjelasan tentang kejadian. Oleh itu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda menjadi sempurna pada setiap hari sebagai anak roh yang sejati bagi Tuhan.